kita berhimpun dan berkumpul, saudara. Ini saja antara ruang yang kita untuk kita sampaikan maklumat kepada rakyat. Ini saja ruang yang kita ada untuk kita menyampaikan berbagai perkara pengetahuan tentang isu semasa, politik semasa kepada rakyat. Dalam masa yang sama, UMNO dan Barisan Nasional, dia guna seluruh instrumen, termasuk dia yang terus masuk ke dalam rumah rakyat. Dia guna media elektronik, TV1, TV2, TV3 suku, NTV7 dan sebagainya. Dia guna media cetak, usaha berita hairan, terus masuk dalam rumah rakyat, dibaca oleh rakyat. Mereka menyampaikan perkara apa yang kononnya baik yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dalam masa yang sama, saudara, mereka terus menggunakan serangan penyerang kita Parlimen Pembangkang dalam surat khabar tersebut, saudara. Sebab itu saya nak beritahu apa yang berlaku dan jelas. Kalau surat khabar baru ni beritahu kepada kita bagaimana perhimpunan bersih 10 hari bulan November bertempat di Teluk, di Istana Negara, Darussalam dan Sabah, Usaha Meloya, Berita Hairan, semua melaporkan bahawa jumlah orang yang hadir dalam perhimpunan tersebut 4 orang ya. 4 orang tu, tuan-tuan. Saya rasa ramai orang depan ni pergi. Saya pun nak cerita yang mati kita. Tapi saudara tengok dari VCD yang ditayangkan. Sebab saudara memang ini jawatan ini Musasan, Ketua Polis Negara. Dia dalam rupanya bangang dalam bab ni, tak reti. Dia memang tak reti. Orang ni sebelah kata bangang, memang tak reti. Sebab ada dalam seramai manusia melawan itu 4,000. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau itu pun mereka beribu, saya pun heran dan macam mana, saudara, orang UMNO dan Barisan Nasional yang duduk di kampung-kampung, yang duduk di mana-mana, di Selat pun kena tipu oleh mereka. Sebab itu, saudara, mereka ni tak habis kena tipu. Sebab itu, tuan sekalian, saya minta orang UMNO, cukuplah kena tipu dia orang UMNO ni. Cukuplah, saudara, ditipu dengan berbagai perkara da'iyah, palsu, fitnah. Saudara pun belajar agama, orang fitnah ni apa hukum dia? Tapi kerja orang UMNO ni, saudara, memang kerja dia macam tu. Kerjanya fitnah, kerjanya tipu, kerjanya reka, kerjanya macam-macam. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, mereka boleh buat apa saja, penting bagi mereka. Itu fokus mereka. Dan yang selamat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fi ardi khalifah. Yang bermaksud, saudara, sesungguhnya Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan ayat tersebut cukup jelas kepada kita bagaimana Allah lantik manusia sebagai khalifah. Bermakna, saudara, Allah tak lantik kambing jadi khalifah. Betul tak, saudara? Allah tak lantik pokok kayu jadi khalifah. Malah, saudara, yang paling taat, yang samina wa ata'na, yang tak pernah ingkar, rasa patuh dan sujud kepada Allah, iaitu para malaikat pun Allah tak lantik jadi khalifah, saudara. Tetapi, tuan-tuan sekalian, Allah beri istimewaan kepada manusia. Allah beri suatu yang sangat istimewa kepada manusia. Allah lantik semua sebagai khalifah di muka bumi ini, saudara. Sebab itu para ulama menafsirkan perkataan khalifah ini, yaitu menegakkan agama Allah dan juga siasat, yaitu politik. Saudara sekalian, dua perkara, agama dan politik, kita tak boleh suku-rugan. Agama dan politik tak boleh kita nak asing-asingkan. Agama politik, saudara, tak boleh kita kata politik suku, agama suku. Betul tak, saudara? Itu dijelaskan oleh ulama kepada kita. Bahawa kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk tegak agama Allah dan juga siasat, iaitu politik, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, adalah UMNO kenyataan yang dibuat baru ini, yang dibuat oleh Rafidah Aziz. Apa kata Rafidah Aziz? Suat khabar muka depan,
kata apa? Agama dengan politik tak boleh disatukan. Tak boleh nak bergerak bersama. Tak boleh. Memang saya akui dalam UMNO tak boleh nak satukan agama dengan politik sebab dalam UMNO memang tak boleh nak satukan agama dengan politik sebab dalam UMNO memang busuk, kohong, haji, pergi. Memang jahat menurut. Dan depan rakyat bukan main senyum. Aku tahulah aku orang UMNO. Dan rakyat bukan main senyum. Belakang rakyat kita tahu apa pun pengen cakap belakang. Saya rapat dengan Bapa Kabinet. Depan rakyat bukan main lagi puji rakyat. Bukan lagi peluk rakyat. Salam dengan rakyat. Lepas rakyat balik saudara. Kita tengok bagaimana dia cerca rakyat tu. Depan mata kita. Saya tahu. Sebab itu sekalian. Kerja orang UMNO ni memang kerja tipu. Sebab tu UMNO ni singkatan dia UMNO. UMNO memang UMNO menipu nombor 1. Sebab tu nama dia UMNO. UMNO menipu nombor 1. Nombor 1. Dara yang saya mati lagi saya kasih sekalian. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Lias itu tadi. Bagaimana rakyat berhimpun puluhan ribu. Ada kata 120,000. Ada kata 80,000. Ada beberapa laporan daripada internet kata 50,000. Apa yang jelas ialah satu gambar yang cukup jelas. Bahawa perhimpunan rakyat turun daripada seluruh Malaysia, turun dan dibayar. Bukan macam UMNO. UMNO kalau tak bagi duit, kalau tak bagi fah majmua, mampus dia tak bagi saudara. Itu orang UMNO. Tapi yang turun ke Kuala Lumpur 10 bulan, mereka sanggup keluarkan duit. Saya sebelum tu pergi ke Langkawi, ceramah Langkawi. Bagaimana penganjur jemput orang Kuala Lumpur. Saudara, setiap seorang kena bayar RM90. Siapa yang nak mengikuti ke Kuala Lumpur bersama rombongan mereka, setiap seorang yang hadir ke Kuala Lumpur dihendaki bayar RM90. Nak bayar feri lagi, nak bayar tambah kereta api lagi. Saudara sekalian, bermakna rakyat yang pergi 1 sen pun bukan disponsor. Tak ada siapa yang bagi. Tetapi saudara, rakyat sanggup korbankan masa, wang ringgit, tenaga untuk turun ke Kuala Lumpur sebulan. Apa prinsipnya saudara? Iaitu dengan prinsip kita nak minta Yang Tuan Agong supaya dengar ini rintihan kita mahu satu sistem pelanggan yang sangat bersih. Dari mati sekalian, kita lihat bagaimana polis kena tipu saudara. Saya tahu saya di antara perancang. Malam terakhir beberapa orang diberikan mandat untuk mengetuai di beberapa tempat. Saya di Masjid Negara dan tempat lain di tempat-tempat lain. Saudara sekalian, kita memang tak nak masuk ke dalam mereka pun. Kita saja tipu dia saudara. Yang ramai polis duduk kat dalam mereka. Dia takut duduk dalam yang tu ada satu problem besar di dalam mereka.
yang melibatkan seluruh dunia berada di antara mereka. Sebab itu dia kepung kata mereka. Dan kita nak turun dengan mereka. Itu bukan tempat yang kita nak turun. Yang kita nak turun ialah istana negara. Yang kita nak pergi ialah istana negara. Itu fokus kita saudara. Tapi yang jelas mereka kena tipu. Dari yang saya hormati lagi kasih sekalian, InsyaAllah saya yakin Pasukan Usaha Kemaman akan akhirkan VCD berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Yang ini kita tunjuk ke orang UMNO ni. Kenapa kita turun? Kenapa rakyat turun 10 bulan? Rakyat turun 10 bulan kerana kita nak tuntut kepada raja supaya ambil perhatian terhadap kes pilihan raya ni. Apa tuntutan bersih? Yang pertama kita minta supaya bila pilihan raya celup jari. Tuan-tuan sekalian, permohonan kita cukup lama. Bersih mohon supaya celup jari pilihan raya. Pengundi pergi celup jari pantang undi. Apa tujuannya saudara? Tujuannya ialah kita tak seorang sampai mengundi 2, 3, 4 kali saudara. Saya nak beritahu satu maklumat kepada tuan-tuan sekalian yang dibawa dalam mesyuarat pimpinan tertinggi Parti Keadilan Rakyat. Bagaimana laporan yang kita terima di Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan, pegawai tersebut yang bertugas di Jabatan Pendaftaran Negara, dia lapor kepada kita bahawa di Kuala Lumpur saudara, satu hari ada kurang lebih 200 orang akan pergi ke Pejabat Pendaftaran Negara untuk tukar alamat. Tuan-tuan aku, bagaimana mana 200 orang itu disahkan oleh Pegawai Pendaftaran Negara itu bahawa 200 orang ini tukarnya alamat daripada Kuala Lumpur tukar ke Marang dan saudara. 200 orang. Pegawai tersebut cuba interview salah seorang yang nak tukar alamat ni. Dia tanya, yang kamu nak tukar ni, kamu duduk di Marang ke? Jawab budak tersebut. Dia kata tak. Habis itu macam mana tukar ke Marang? Dia tidak jawab. Dia diam. Pegawai tersebut soal lagi. Macam mana saya nak lulus kalau kamu tak beritahu? Akhirnya saudara, diberitahu oleh budak tersebut, pemuda tersebut, bahawa dia diarah oleh orang UMNO untuk pergi ke pendaftaran negara, tukar alamat dan dia akan dibayar dengan RM200 seorang. Saudara sekalian, dia bagi RM200, kemudian dia akan ambil maklumat pernikahan sementara dan dekat pilihan raya. Mereka akan hubungi mereka ini dan akan dibawa ke Marang untuk mengundi bagi memastikan Tohu Hajadi akan kalah dalam pilihan raya akan datang. Itu tujuannya saudara. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau dulu saudara kita mungkin jumpa pengundi-pengundi yang datang mengundi tempat kita, muka tak nak tengok, bila cek alamat daripada Kuala Lumpur. Kali ini saudara, mereka akan buat bahawa orang tersebut walaupun bukan daripada kampung kita, tetapi kad kenalannya ialah di kawasan kita saudara. Sebab itu saudara, apa yang mereka buat ini ialah tujuan untuk terus menyeleweng. Saudara sekalian, saya selalu sebut dalam ceramah saya kata bahawa orang UMNO di saudara, terutama wakil rakyat UMNO, mereka sekarang ini sedang makan gaji haram saudara. Dia makan gaji haram sebab apa? Sebab dia menang tak bermaruah, dia menang menipu, dia mengenang kerana kemudian itu, dan dia pun bapa antu, kepala bapa antu. Dari yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, apa tuntutan kita lagi? Tuntutan bersih. Kita minta dibersihkan senarai pemilih pengundi dan pilihan raya. Saudara, Parti Keadilan Rakyat pernah buat satu sistem dan kita berjaya untuk mengesan ada puluhan ribu orang yang dah mati masih ada dalam daftar mengundi. Kita dapat kesan, terutama semua saudara Azmin Ali, rumah orang lain mungkin tak perasan sangat ke.
Umar Azmin Ali, bapa dia pun dah meninggal, tapi datang mengundi lagi. Umar Azmin Ali naik Presiden Parti Kanan Raya. Lepas tu pula, apabila dicek dalam senarai daftar mengundi, ni Umar Azmin, lu Umar lain. Dalam rumah dia saja ada lebih kurang hampir 10 orang. Hampir 10 orang beralamat di rumah dia. Di rumah mak dia duduk. Okey lagi saudara. Yang peliknya saudara, yang dia heran, yang saudara Azmin heran saudara. Yang peliknya bila pula dia ada adik-beradik Cina saudara. Itu yang pelik dia. Aku boleh lupa. Itu lupa dah tahu lah. Yang pelik saudara, dalam tu semua yang ditambah tu dalam alamat yang sama, rumah Mak Azmin Ali. Saudara sekalian, bukan saja nama bapa dia tak dibuang lagi, tetapi saudara, dia ada adik-beradik yang Cina rupanya. Tak sedar dia. Tuan-tuan, ini suasana penipuan yang sangat teruk mereka buat. Apa tuntutan bersih lagi saudara? Tuntutan bersih, kita nak pastikan tak ada lagi undi pos yang banyak menang, termasuk tuan Najib Al-Tantuya Al-Mongolia tu. Termasuk sama saudara. Dia menang pun sebab undi pos. Kem askar sebesar-besar dia masuk dalam Parlimen Pekan. Sebab itu saudara, kita tuntut bersihkan. Yang celup jari okey lagi. Akhirnya bersetuju. Itu pun saudara bila bersetuju nak bawa majlis fatwa. Dia punya bangang saudara, dekat Iran pakai celup jari, dekat Indonesia pakai celup jari, dekat India pakai celup jari, ada beberapa negara Islam lagi pakai celup jari, sampai kat Malaysia, apa kata Rashid? Rashid kata kena bawa dekat majlis fatwa. Apa kata majlis fatwa? Dia punya bangang saudara. Akhirnya majlis fatwa kata tak ada masalah. Lepas mengundi, boleh lagi mandi wajib, boleh lagi ambil air sembahyang. Dan akhirnya dia terpaksa akur. Sebab itu saudara, apa cara yang boleh dia buat untuk terus menipu? Sebab saudara, kerja SPR ni kerja penipu. Orang penipu saudara, dia akan terus kekal menipu. Dia akan fikir macam mana menipu. Itulah di antara jalan yang dia buat, yang diusahakan oleh SPR, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, untuk pastikan bahawa timur pengundian tu, tetapi pengundian tu ni ada kat penalang alamat kampung kita. Mereka akan boleh mengundi. Kita tak boleh buat apa-apa saudara. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya minta saudara, bahawa tuntutan ini yang kita tuntut kepada Yang Bertuan Agong untuk ambil perhatian perkara ini. Walaupun sekarang tak tahu apa perkembangan, tetapi saudara, itu harapan rakyat kepada Yang Bertuan Agong. Saya yang hormati lagi kasih sekalian. Hari ini saudara, kita boleh lihat bagaimana tindakan Badan Pencegah Rasuah mengambil tindakan kes yang melibatkan hasil laporan audit negara, yang mana saudara kita dapat lihat rakyat yang celik, dia akan lihat betapa bodoh dan bangangnya sistem yang berlaku dalam kerajaan kita ini. Saudara, Badan Negara Rasuah mengambil tindakan. Dia dah tangkap beberapa orang pegawai daripada Kementerian Belia Sukan, termasuk juga Menteri Pembangunan Wanita. Beberapa orang dah kena tahan, hampir 10 orang. Saya dalam kenyataan saya dah jelaskan bahawa saya mengeluarkan kenyataan menyokong tindakan Badan Pencegah Rasuah, bahawa tindakan untuk tangkap beberapa pegawai yang terlibat dalam kes penipuan dan penyelewengan dalam Kementerian Belia Sukan, utamanya, saya katakan bahawa itu tindakan yang cukup bagus. Tetapi saudara, yang dia tangkap ikan bilis, yang dia tangkap anak-anak bilis, itu yang BPR tangkap. Tapi BPR tetap kecup telur saudara, bila dia tak berani nak tangkap mereka yang harus bertanggungjawab untuk terima hukuman ini saudara. Saudara pun tahu dan baca akhbar
Bagaimana 4 batang screwdriver dekat kedai baru harga RM40. Dalam tender kerajaan bayar RM224. 3 biji pasu dekat kedai baru RM5.30. Dalam tender kerajaan, satu set 3 biji pasu harga dia sampai RM42.80. Jet kereta, saya hari itu pergi bagi kereta saya. Saya tengok jet tu comel sangat. Saya tanya, ni jet berapa harga? Dia kata ini RM50 saja bos. Saudara, jet 2 tan dekat kedai baru harga RM50. Dalam tender kerajaan, kerajaan terpaksa bayar guna wang rakyat. Satu set, saudara, harga dia ialah RM5,741. Buku, saudara, 10 buah satu set. Dekat Dewan Bahasa Pustaka, buku teknikal itu, buku yang digunakan oleh pelajar bagaimana nak bagi kereta, bagaimana nak bagi aircon, bagaimana nak baju simen. Buku-buku teknikal itu, saudara, dekat Dewan Bahasa Pustaka, satu set 10 buah, harga dia RM417. Tapi dalam tender kerajaan, kerajaan bayar harga RM10,700, saudara. 10 buah buku. Keren. Dekat luar, kalau saudara ada duit, saudara boleh beli, harga dia RM1.5 juta. Dalam tender kerajaan, kerajaan terpaksa bayar sebanyak RM3 juta, saudara. Tuan-tuan, itu antara sebahagian penyelewengan yang berlaku. Saya nak jelaskan kepada saudara, kejadian ini berlaku pada tahun 2002. Kerajaan, saudara, setiap daripada jabatan kerajaan, setiap akhir tahun, bulan 10, pihak audit akan turun ke jabatan-jabatan untuk siasat perbelanjaan. Bermakna, saudara, setiap tahun, berapa kos dan jumlah yang dipakai dan digunakan, wang kerajaan akan diketahui. Kalau timbul pecah mana pun tahu situ. Tak cukup 5 sen pun tahu kat situ. Hilang 20 sen pun tahu dekat situ. Sebab ini akan diaudit secara terperinci penggunaan wang kerajaan. Tuan-tuan sekalian, kes ini berlaku tahun 2002, 2007. Punya barang dalam Badawi, baru tahun 2007 baru tangkap. Kes tahun 2002, penyelewengan tahun 2002, agak-agak duit yang dimakan pun dah jadi tahi dah semua dah. Tahun 2002, 2007 baru tangkap. Sedangkan saudara tiap-tiap tahun juru audit cek akaun perbelanjaan dalam semua jabatan kerajaan. Tapi kenapa baru 2007 baru dia tangkap? Okey lagi, saudara. Tangkap, sabar, teruskan. Saya nak baca dalam laporan audit yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara di bawah perkara 17.4.3.1. Apa yang disebut secara bertulis dalam itu? Dia kata, Semakan Audit mendapati pada bulan Mei 2001, Ketua Setiausaha Negara Ketua Setiausaha Kementerian, iaitu Kementerian Belia dan Sukan, pada masa itu telah memutuskan supaya pembelian peralatan dilaksanakan secara tender terbuka. Dalam Kementerian, Ketua Setiausaha Kementerian beritahu bahawa minta supaya dibuat secara terbuka. Rakyat boleh mohon untuk jadi pembekal. Walaupun pihak perunding mensyorkan kaedah tender prakelayakan. Bagaimanapun, pada bulan September 2001, Menteri Belia dan Sukan ketika itu pula memutuskan projek perolehan peralatan IKPN
dibuat secara rundingan terus atau tender terhad bagi membolehkan pengambilan praktik pada Julai 2002. Saya ulang lagi perkataan ini, sekali lagi saya ulang. Pada bulan September 2001, Menteri Belia dan Sukan ketika itu memutuskan projek perolehan peralatan Institut Kemahiran Belia Negara dibuat secara rundingan terus atau tender terhad bagi membolehkan pengambilan praktik pada Julai 2002. Saudara sekalian, siapa menteri pada waktu itu? Menteri yang membuat keputusan pada waktu itu. Saudara sekalian, apa maksud runding terus? Runding terus ni maknanya dia tak ada buka secara terbuka. Dia tak keluar dalam surat khabar. Okey, siapa-siapa rakyat boleh mohon ke Kementerian Belia untuk masuk, bawa lesen, nak jadi pembekal kepada Kementerian Belia Sukan. Nak beli alat-alat untuk IKBN. Tak ada. Seorang rakyat pun tak tahu, kecuali yang tahu, saudara, ialah Menteri Belia Sukan. Dia buat secara yang disebut rundingan terus. Kalau dia berasa Haji Mat ada modal, boleh buat, dia boleh. Dia panggil seorang-seorang Haji Mat, pejabat dia, dengan Haji Mat, anda boleh ambil semua projek yang dibuat oleh IKBN. Bermakna, saudara, Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu, dia boleh anugerahkan kepada siapa saja yang dia nak untuk beli barang-barang ini dan selewengkan wang rakyat seberapa banyak yang dia nak. Dia tidak buat secara terbuka, dia buat secara rundingan terus. Bermakna kuasa menteri untuk tentukan siapa pembekal yang akan membekalkan kepada IKBN ini. Tak ada secara adil, saudara. Saudara sekalian, siapa menteri pada waktu itu? Pada tahun 2001-2002, Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu, saudara, namanya ialah Syamuddin Hussein On Al-Kharisi. Nama baru. Setiap kali pimpinan pemuda UMNO kat kuih. Yang tikam siapa, Allah Alam. Yang pasti dia tikam rakyat hari-hari, saudara. Tuan-tuan, sebab itu saya cabar pada penjaga rasuah dalam 2 kenyataan saya. Kenapa tidak ada tindakan untuk tangkap Hishamuddin? Hishamuddin telah gunakan kuasa dalam laporan audit, bukan dibuat oleh kita, bukan pemuda PAS buat, bukan pemuda keadilan buat. Yang buat laporan ini, saudara, ialah laporan audit negara yang disahkan oleh Ketua Audit Negara, yang membuktikan bahawa Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu telah gunakan kuasa beri kontrak secara runding terus kepada siapa yang dia nak. Saudara sekalian, hasilnya begitu, saudara. Pak batang skru kat kedai RM40 dalam tender kerajaan terpaksa bayar RM244. Banganglah, saudara. Tapi mana mereka rasuah? Sebab itu, saudara, yang jelasnya, saudara, yang menipu ialah pemimpin UMNO ni. Kerja dia tak ada kerja lain, tapi saudara, yang ikan bilis kena tangkap. Saya bukan menarah yang ikan bilis kena tangkap. Tapi yang kena tanggungjawab, kalau dekat negara lain, saudara, kalau satu sebuah kerajaan itu, menteri dia buat jenayah, menteri dia rasuah, Perdana Menteri sanggup turun daripada kursi dia, letak jawatan. Tapi dalam negara kita ni, saudara, muka tak malu, bebal. Pulun wang rakyat pun, pulun habis-habis juta-juta pun, saudara, muka dia selamat dah, ya saudara. Tak ada rasa bersalah langsung. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, dolar ni, saudara, dia bukannya nak menentang rasuah. Dolar ni, saudara, ialah merupakan orang penyelamat rasuah. Saudara sekalian, saya nak beritahu, saudara, kes yang melibatkan beberapa kes sebelum ini yang saudara pun tahu. Bagaimana kes Johari Bahrum di Timbalan Menteri Dalam Negeri
Apa berlaku kepada Johari Bahrom? Johari Bahrom saudara dia didakwa terima rasuah sebanyak 5.5 juta. Dari siapa saudara? Daripada beberapa orang penjenayah yang dibuang daerah. Apa kes dia? Kerana mereka ini terlibat dengan rumah pelacuran saudara dan juga rumah perjudian. 3 orang penjenayah, 3 orang gangster dibebaskan oleh Johari Bahrom. Seorang adalah merupakan adik kepada seorang timbalan menteri daripada MCA, daripada Perak, dibebaskan. Kedua, dia terima 2.5 juta daripada seorang gangster yang dibuang daerah daripada Kota Kinabalu, Sabah. Dia dibayar 2.5 juta. Dan yang ketiga saudara, dia bebaskan seorang ketua gangster daripada Perak dan dia diberi hadiah sebanyak 3 juta. Saudara, semua sekali wang rasuah yang diterima oleh Johari Bahrom sebanyak 5.5 juta. Saudara sekalian, maka pihak polis pun mengambil tindakan untuk siasat timbalan Menteri Dalam Negeri ini. Siasat, semua dia siasat. Akhirnya saudara, bangun seorang lelaki yang namanya Gani Pak Tahir, tak cukup style. Peguam negara. Apa kenyataan dia? Hasil siasatan yang telah dibuat membuktikan bahawa daripada 5 orang saksi yang dipanggil, 5 fail yang dibuka, 2 saksi hadir untuk disiasat, 3 lagi hilang tak tentu pasal, tak tahu mana pergi saudara. 2 orang hadir untuk siasat, 3 tak dijumpai. Apa punya hebat polis Malaysia ni, 3 penjenayah tak dijumpai. Sedangkan rekod mereka ada. Kemudian apa lagi kata Gani Panail? Selepas dia siasat, buku kewangan, buku akaun, buku bank Johari Bahrom, mereka cek. Bila cek saudara, tak ada pun duit 5.5 juta tersebut. Maka apa yang disebut oleh Gani Panail selaku peguam negara bahawa Johari Bahrom, Menteri Dalam Negeri, Timbalan Menteri Dalam Negeri yang didakwa terima rasuah 5.5 juta didapati tidak bersalah. Kes buang. Saudara sekalian, kedua, kes yang melibatkan Datuk Zulkifli Makhno. Siapa Datuk Zulkifli Makhno ni saudara? Pada waktu dia didakwa, dia merupakan ketua pengarah Badan Pencegah Rasuah. Apa dakwaan terhadap beliau? Dia punya harta yang cukup banyak. Dia ada kondominium. Dia ada kedai beberapa pintu. Dia ada rumah di Australia. Dia ni kerja kerajaan saudara. Dia ni kerja kerajaan. Dia ada beberapa stesen minyak. Ada yang nama anak-anak dia, termasuk nama adik dia. Dia juga saudara ada harta tanah. Dia ada tanah banyak, termasuk tanah resort. Saudara sekalian, dia juga didakwa oleh bekas pengarah Cawangan Sabah, BPL Cawangan Sabah, Saudara Ramli. Apa dakwaan? Dia juga didakwa pernah satu kes terlibat rogol seorang wanita di Johor sewaktu dia jadi ketua polis negeri Johor. Saudara sekalian, bangun sekali lagi Gani Patail. Apa kata Gani? Apabila siasatan yang dibuat mendapati bahawa Datuk Zulkifli Makhno tidak bersalah. Kes kedua gugur saudara. Kes ketiga melibatkan Tan Sri Musa Hassan. Siapa Tan Sri Musa Hassan? Tan Sri Musa Hassan ni saudara, beliau merupakan ketua polis negara sekarang. Apa dakwaan kepada Musa Hassan? Musa Hassan saudara, beliau didakwa terima wang rasuah sebanyak 2.2 juta daripada ketua gangster saudara untuk lepaskan beberapa orang gangster. Saudara sekalian, saudara Ayub dalam parlimen membentangkan persoalan berkaitan isu ini dalam parlimen. Maka bangun Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Johari Bahrom. Apa yang disebut oleh Johari Bahrom? Johari Bahrom kata
Kementerian Dalam Negeri telah buat siasatan terhadap kes Musa Hassan ini dan akan bawa kes ini saudara kepada Badan Peras. Saudara sekalian, ini bukan senang-senang punya kes. Ini kes saudara yang melibatkan kerajaan ambil tindakan kepada seorang pegawai kerajaan. Kementerian Dalam Negeri buat laporan kepada seorang ketua polis negara. Saudara sekalian, apabila kita baca dakwaan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Negara Suah, saya nak jelaskan kepada saudara. Nombor tangkapan berkait report peluang 0003860/07 di mana kes yang melibatkan beberapa orang gangster ditahan yang telah pun dibebaskan. Saudara sekalian, Musa Hassan juga didakwa terima sebuah rumah banglo untuk dihadiahkan kepada mak mertua dia, di mana saudara, dan dalam laporan tersebut disebut bahawa Musa Hassan terima sebuah banglo untuk hadiah kepada mak mertua dia di Jalan Hospital Pekan Tangkak. Saudara sekalian, bangun sekali lagi Ghani Fatahil selaku peguam negara. Apa yang disebut oleh Ghani? Ghani kata apabila siasatan yang dibuat termasuk buku akaun Musa Hassan mendapati bahawa 2 juta wang rasuah yang didakwa tak ada dalam akaun dan Musa Hassan diisytiharkan pada hari tersebut tidak bersalah, Musa Hassan digugur kes. Saudara sekalian, ketiga kes yang melibatkan rasuah jutaan ringgit ini hilang macam itu saja. Saudara sekalian, saya nak beritahu saudara, siapa Johari Bahrom? Johari Bahrom Timbalan Menteri Dalam Negeri, Keselamatan Dalam Negeri. Siapa ketua dia? Ketua dia ialah Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Siapa nama dia? Abdullah Haji Ahmad Badawi. Siapa dia? Dato' Zulkifli Makno. Dato' Zulkifli Makno ni saudara ialah ketua pengarah Badan Pencegahan Rasuah. Dia bekerja dengan siapa? Dengan Badan Pencegahan Rasuah. Badan Pencegahan Rasuah bawah siapa? Badan Pencegahan Rasuah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Siapa menterinya? Menteri Perdana Menteri. Siapanya? Ahmad. Siapa Musa Hassan? Musa Hassan ialah ketua polis negara. Polis bawah siapa? Bawah Kementerian. Siapa dia? Menteri Dalam Negeri. Siapa ada? Pon Abdullah Haji Ahmad Badawi. Saya sekalian, dan muda dan nokan Dato' Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi ini. Kalau Tunku Abdul Rahman 31 Ogos baru kita dah nampakkan. Kalau Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan negara, Abdul Razak kita isytiharkan sebagai bapa pembangunan negara, Tun kita isytiharkan sebagai bapa perpaduan negara, Tun Dr. Mahathir kita isytiharkan tahun 9 lagi sebagai bapa pembohong negara. InsyaAllah Tun bakal Tun itu. Ini Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kita dah isytiharkan sebagai perasuah dan penyelamat perasuah negara. Setuju saudara? Ini baru ni saudara. Saya nak beritahu. Saya dah berempat termasuk saya nak beritahu di Terengganu ni. Saudara, kes Musa polis ditangkap dari bahagian dari saudara pengakuan sumpah oleh 6 pegawai polis. 6 orang pegawai polis ni saudara mengeluarkan kenyataan bersumpah menyatakan bahawa Musa Hassan memang terlibat dalam kes kanser ini saudara. Musa Hassan memang terlibat dengan kes rasuah. Saudara sekalian, kerana 6 pegawai polis ini membuat pengakuan aku sumpah, aku janji, pengakuan erik ataupun pengakuan bersumpah dan kena menang pengakuan kepada hari ini berada bersama dengan Johari Bahrom Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya nak sebut ke-6 pegawai tersebut. Pertama, Hong Kit Hok nombor polis G10990 macam orang khas perlu. ASB bin Ahmad G137. Ketiga, ASP Mat Yusof bin Ahmad nombor polis G10608.
Keempat, pemangku sarjan Meja Manimaran, anak lelaki Pandang Niapan, nombor polis G94894. Kelima, Detektif Sarjan Raja Kumar, nombor polis D104700. Dan yang keenam, Sarjan Muhammad Yassin bin Malik, nombor polis RF 89379. Saudara sekalian, keenam pegawai polis ini telah membuat satu pengakuan sumpah bahawa sang ketua polis negara terlibat dengan gangster, terlibat membebaskan penjenayah, terlibat menerima rasuah. Saudara sekalian, elok sangatlah kalau Perdana Menteri kita perasuah dan penyamah perasuah negara, kita ada ketua polis, penjenayah dan juga penyangah negara. Elok sangatlah itu. Saudara yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab itu saudara, ada negara kita, kalau disebut oleh fungsi tadi, sokong BNI naik. Dia nak buat dia. Tapi kita kadang tarik 11.5 lagi untuk berikan kepada seluruh Malaysia. Pada petugas pegawai. Mana tarik nak tak nak, sedia tak dia, daripada dengan UMNO dan Nasional dan Pilihan Raya. Dan saudara yang selamatkan, kita tak saudara kena kerja kuat untuk memastikan kepada kita. Saudara sekalian, kita ni pun sama. Sebab itu saudara, pemuda keadilan dengan pemuda PAS, kita dah buat komitmen yang cukup jelas untuk kawan dalam beberapa program bagi menggerakkan seluruh tenaga jentera, tenaga muda yang kita mulakan setelah saya tak sempat balik, saya bojok dekat highway. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini merupakan kekuatan rakyat. Kita saudara VCD ni kita sampai dah. Ada kala kalau orang ni tak datang ceramah, yang dia tahu maklumat dalam tiga, yang dia tahu maklumat daripada sahabat, salah dapat daripada net, saudara photostat dan edarkan kepada orang-orang. Kali tak saudara buat macam tu, RM1 saudara ke edarkan kepada orang ni supaya dia buka pemikiran yang dia tahu mana baik, mana buruk. Sebab itu edarkan saudara berani apa juga, apa pun segera digerakkan, apa adalah bagi memastikan kita menang dan lain Allah. Saudara yang saya hormati lagi saya kasih lihat. Sebab itu saudara, banyak sangatlah penyelewengan yang diberi UMNO. Saudara sekalian, saya nak beritahu sikit lagi bagaimana tindakan kerajaan, terutama sekali Daulah Badawi, apabila dia tutup perjanjian nak buat jambatan Bangkok antara Johor dengan Singapura. Ingat saudara, bagaimana Daulah ambil keputusan hentikan dia. Saudara sekalian, apabila kerajaan mengambil keputusan untuk hentikan projek, bermakna kerajaan telah engkar kepada perjanjian, bermakna kerajaan mesti bayar denda kepada syarikat tersebut. Saudara sekalian, projek siap, tetapi saudara, wang rakyat sebanyak 740 juta hangus macam tu saja bayar kepada kontraktor tersebut. 740. Kerajaan terpaksa projek instalasi namakan projek program. Kita nak buat tempat pelah. Agar dia tu pada bila kita kata tak ada yang baik ya 4-5 tahun kita pegang dalam akhirnya tak, maka ambil keputusan kerajaan ambil keputusan nak buat energi saudara atau pergi saudara terpetikan alat rekod tinggi dan kebaikan kepada rakyat pulau. Saudara sekalian, apabila kerajaan terpaksa hentikan cara, mana kerajaan terpaksa perjanjian, maka tak bayar kepada untuk buat ini saudara, 700 juta wang rakyat hangus juga saudara. Berapa dah pula? 100, 1,400 bagi saudara sebagian misal saudara sudah menerima hidup, tetapi saudara dia nak keseran saudara sekalian hanya RM1 dan projek program untuk RM5 juta 5 tahun negara. Dan beli jet Sukhoi. Jet Sukhoi ni saudara, dekat Malaysia ada 18, kita beli lebih kurang 18 buah jet Sukhoi. Saudara sekalian, saya nak contoh, dekat Amerika beli jet Sukhoi dengan Rusia.
Berapa ringgit saudara? Dia beli satu daripada Rusia, harganya 25 juta US dollar. 25 juta dolar Amerika. India pun saya beli jet yang sama. Dia beli 40 buah. Berapa satu dia beli? Dia beli harga 4 juta duit mereka. Tapi dia beli 4 buah. Vietnam, negara baru nak membuat lepas tak. Dunia ramai datang jadi pelarian. Saudara sekalian, dia beli jet yang sama yang Malaysia beli. Tuan-tuan, dia tak beli banyak. Dia beli 4 buah. Berapa satu saudara? Satu dia beli harganya 25 juta US dollar. Saudara sekalian, Malaysia beli 18 buah. Hebat, raya Malaysia ni. Bagus. Kita sokong untuk kesihatan negara. Tapi saudara, berapa harga Malaysia beli semua? Semua kos 18 buah. Malaysia terpaksa bayar kepada Rusia sekitar 900 juta US dollar. Duit Malaysia 3.2 bilion. Tuan-tuan sekalian, harga satu yang dibeli oleh dia ialah sebanyak 50 juta duit Amerika.